Hello, Assalamualaikum and hi, welcome back to my channel. Okay, untuk hari ni saya nak share dekat korang semua 6 laluan untuk masuk degree Doktor Perubatan. Okay, topik hari ni quite famous juga sebab hari tu saya pernah sediakan satu art session dekat Instagram saya dan ramai juga yang request untuk saya buat video berkaitan dengan pathway macam mana kita nak masuk degree dalam bidang medicine. Saya nak share dekat sini, kalau kita nak masuk degree selepas SPM, kita boleh pilih pathway di mana sama ada korang nak belajar medik dalam negara ataupun nak belajar dekat luar negara. Okey, kalau nak belajar medik dalam negara Malaysia, paling common ada 4 pathway di mana laluan asasi, matrik, diploma ataupun STPM. Dan saya nak share juga kat sini, kalau korang decide nak belajar medicine dekat luar negara, ada 3 pathway yang common. Di mana yang pertama sekali asasi, yang kedua adalah A-levels, yang ketiga IB, iaitu kalau nama panjang dia International Baccalaureate. Tak silap saya macam itulah sebutan dia. Sama ada korang nak masuk medik, nak belajar medik dekat dalam negara ataupun nak belajar medik dekat luar negara, of course korang kena undergo satu ujian English. Di mana kalau korang nak masuk medik nak belajar medik dalam negara, korang cuma perlu ambil MUET, di mana korang perlu lepas MUET band 3. MUET ni dia ada daripada band 1 sampai band 6 tau. Dan yang korang kena lepas adalah sekurang-kurangnya band 3. Okey, kalau korang nak belajar medik dekat luar negara, korang kena ambil ujian English, bukan MUET tapi nama dia IELTS. IELTS ni dia ada daripada band 1 sampailah band 9. Dan yang korang kena lepas bergantung pada institusi masing-masing. Kalau institusi saya perlu ambil IELTS melebihi ataupun sama level dengan band 6.5. Tak boleh kurang daripada 6.5, kena lebih pada 6.5 ataupun 6.5. Itu secara ringkas sama ada korang nak belajar medik dalam negara ataupun luar negara. Sekarang ni saya nak share tentang pathway yang paling common lah. Macam tadi saya ada mention kan, pathway dia saya dah divide kan kepada luar negara ataupun dalam negara. Saya nak share 6 pathway kalau korang nak masuk medik. Okey, sebelum nak masuk medik, korang kena lalui banyak jalan lah. Okey, ada banyak jalan yang korang boleh pilih untuk masuk medik. Salah satu dia yang pertama sekali melalui asasi ataupun pra-university. Okey, untuk program asasi, saya merupakan seorang pelajar lepasan program pra-university. Jadi saya tahu banyak jugalah untuk asasi. Sebenarnya saya dapat 2 tawaran waktu mula-mula dah itu. Saya dapat tawaran asasi UKM, iaitu asasi pintar, dan yang kedua saya dapat tawaran untuk undergo pra-university punya program under beasiswa MARA, dan saya pilih untuk ambil program pra-university under beasiswa MARA, di mana nama program beasiswa yang saya join tu adalah YTP, iaitu Young Talent Program. Okey, saya akan share lebih lagi tentang pathway saya yang saya dah join. Okey, program saya akan share details dalam next videos. Sebab kalau saya share dekat sini tentang pathway yang saya dah join dengan lebih detail, maybe video ni akan jadi lagi panjang. Saya just nak video ni berfokus kepada jenis-jenis pathway yang korang boleh pilih. Okey, jadi kita berbalik kepada asasi yang saya dah share tadi. Okey, asasi ni dia ada 2 tau. Sama ada asasi terbuka ataupun asasi tertutup. Kalau asasi terbuka ni, ada 2 universiti yang tawarkan, iaitu UM, University Malaya, dan juga UITM. Ada 2 U tu je yang tawarkan asasi terbuka. Okey, kalau cakap pasal asasi terbuka dengan asasi tertutup, mesti korang blur kan? Terbuka, tertutup, apa beza dia? Okey, saya ceritakan beza dia. Kalau asasi tu nama dia asasi terbuka, maksudnya lepas korang join program asasi tu untuk setahun, sebab asasi ni selalunya tempoh masa dia setahun. Lepas habis setahun, korang boleh apply mana-mana universiti yang korang nak. Bukan Universiti Malaya saja, korang boleh apply mana-mana U yang korang nak. Bukannya UITM saja, bukannya UM saja, bukannya UITM saja. Korang boleh apply degree medik dekat U mana-mana lah selain daripada UM ataupun UKM.
Jadi korang punya choice tu akan jadi lebih besar. Okay, itu adalah kelebihan kalau korang join asasi terbuka. Tapi saya nak cerita juga tentang asasi tertutup. Kalau asasi tertutup, saya bagi contoh senarai universiti yang tawarkan asasi tertutup. Ada UNIMAS, UPM, USM, USIM, UPNM, UKM, UIAM, asasi UNIZA, asasi asasi UMS. Okey, semua asasi ni dia tawarkan asasi tertutup. Di mana kalau korang dah join asasi UNIMAS contohnya, kalau korang nak masuk degree dalam medik, korang tak boleh keluar ke universiti yang lain. Korang kena pilih universiti UNIMAS juga untuk apply medik. Sekali dengar kita rasa macam, oh ada kekurangan lah asasi tertutup ni, sebab korang macam tak boleh nak apply U lain dah. Korang just fix to one university only. Tapi kelebihan lain yang students dia dapat adalah kalau korang pilih asas tertutup, contohlah korang dari dulu memang nak teringin gila nak masuk degree dekat UNIMAS. Okay, contohnya memang teringin gila. Okay, so bila korang teringin tu, korang just apply asasi UNIMAS and korang dah macam, it's okay, aku okay je nak masuk, asalkan aku dapat nak masuk degree, asalkan aku dapat belajar degree dekat UNIMAS. Lepas tu, kalau korang dah buat decision macam tu, kalau apa-apa jadi kat korang pun, korang memang akan dapat tempat dekat UNIMAS lah. Dengan keadaan grade yang tertentu, dia ada highkan grade dia, grade macam mana yang dia nak. Okay, korang memang akan dapat tempat dekat UNIMAS. Tapi kalau korang target nak masuk medik dekat UNIMAS, kalau korang tak dapat medik dekat UNIMAS, korang terpaksa pilih course yang lain. Korang tak boleh nak stick to one course, sebab kalau satu course tu dah penuh dekat UNIMAS, korang terpaksa pilih yang lain lah kalau korang tak lepas temuruka, faham tak? Tapi kelebihan dia juga untuk asasi tertutup ni, macam korang kalau korang nak apply something, satu degree dekat asasi UNIMAS tu, dia memang akan bagi keutamaan lah untuk student dia. Dia memang akan ambil students dia dulu berbanding dengan orang lain. Okay, kelemahan dia tu macam kalau korang nak masuk degree, lepas tu tak dapat dekat UNIMAS, korang tak dapat nak apply kat tempat lain dah. Kalau korang join asasi terbuka, contoh kalau korang join asasi korang lepas habis asasi, korang boleh apply medik dekat semua universiti. Okay, dalam pilihan UPU tu, 5 pilihan tu korang boleh masukkan semua degree medik. Macam apa yang nak cakap, possibility untuk masuk medik tu banyak lah, sebab ada 5 possibility untuk korang masuk. Tapi kalau korang ambil asasi tertutup tu, macam asasi UNIMAS, pilihan pertama tu degree medik, pilihan kedua korang terpaksa ambil degree yang lain. So korang punya possibility untuk masuk medik hanya ada satu peluang, satu choice. Okay, so apa-apa pun depend on korang juga. Ada seorang junior saya ni, dia masuk asasi UNIMAS. Okay, sebab apa? Sebab dia cakap kat situ nak masuk degree senang, degree medik senang. And then sekarang ni dia dah dapat dah degree medik dalam UNIMAS. Sebab UNIMAS dia memang akan utamakan student dia dulu dalam masukkan degree mana-mana students yang dia nak. Tapi pastikan result korang perform. Okay, cakap pasal result, okay, macam mana korang nak dapat? Okay, result minimum untuk program asasi adalah 3.0. Okay, itu adalah paling minimum untuk korang apply medik. Tapi saya tak nasihatkan korang untuk target result 3.0 untuk asasi. Sebab apa? Sebab bahaya. Okay, sebab apa tau? Kita dalam Malaysia ramai student yang pandai-pandai. Serius, saya cakap ramai. Okay, jadi sampaikan satu tahap, diorang hanya pandang students yang dapat 4.0 ataupun 3.75 and above. Okay, jadi 3.0 tu dia tak pandang dah. 3.0 tu hanyalah syarat minimum. Korang jangan ikut syarat minimum tu, korang kena target higher. Sebab waktu saya nak apply masuk degree medik, dia memang ambil students yang ada result 3.75 ke atas. Result yang student dapat 3.0 memang tak dipandang, sebab dia punya orang nak apply tu ramai tau. So that's why korang kena target tinggi lah bila masuk asasi. Okay, bila cakap pasal asasi, saya banyak sikit cakap pasal asasi sebab saya student lepasan asasi ataupun pre-U lah. Okay, dia punya program 1 tahun. Okay, di mana korang ada kena jawab quiz, korang kena jawab assignment. And then dia, sebabkan 1 tahun, dia akan menyebabkan korang jadi macam push much pressure. Ada banyak pressure dalam masa yang sama, faham tak? Dan masa setahun tu adalah masa di mana korang nak pula semua benda, korang nak siapkan semua quiz, nak siapkan semua assignment. Nak cakap memang zaman asasi zaman yang agak sibuk lah saya rasa, sebab banyak benda nak kena settlekan dalam masa yang sama. Sebab tu saya cakap setiap pilihan ni, setiap pathway yang korang nak pilih ni sebelum masuk degree medik, ada kelebihan dan kekurangan di masing-masing.
pastikan korang okey dengan kelemahan dia, supaya korang boleh terima program yang korang dah pilih tu lah. Okay, seterusnya saya juga nak share dekat sini pathway yang kedua yang korang boleh pilih adalah matrix. Okay, untuk matriculation ada banyak, setiap negeri memang ada sekurang-kurangnya satu matriculation. Okay, untuk matrix sama juga, lebih kurang tempoh masa pembelajaran dia setahun, sama macam asasi, tapi dia bawah KPM, dia bukan bawah KPT. Kalau asasi dia bawah KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Kalau matrix dia bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Okay, bila cakap pasal KPM, of course dia punya jadual peperiksaan tu dan juga structure exam tu, kita boleh cakapkan dia samalah macam SPM, sebab SPM kan di KPM juga kan. Okay, so maksud saya sama kat sini adalah macam contoh kalau soalan exam student matric ni, cik lecturer dia sendiri pun tak tahu soalan dia keluar macam mana. Sama juga macam SPM dulu, cikgu kita pun tak tahu soalan apa yang keluar kan. So dia macam mana nak cakap, kalau lah cik lecturer kita tahu soalan yang mana keluar, mungkinlah dia boleh tekankan soalan mana yang akan keluar tu. Tapi kalau lecturer tu dia tak tahu soalan apa yang keluar, jadi dia akan fokuskan semua benda lah. Okay, itu pasal matrix. Kakak saya merupakan lepasan matrix, dan saya rasa matrix ni satu program bagus lah, sebab dia adalah short term, dia 1 tahun juga. So bila cakap pasal asisi bawah KPT, maksudnya bila soalan tu dah dikeluarkan, lecturer kita ada kemungkinan dia tahu soalan apa yang akan keluar untuk exam. So mungkin diorang boleh tekankan soalan mana yang perlu ditekankan. Jadi macam student tu boleh tahulah apa yang perlu ditekankan. Kalau KPM ni, dia punya soalan tu hanya orang-orang yang buat soalan, orang-orang tertinggi KPM je lah yang tahu. Okay, matriculation ni korang nak apply selalunya sebelum habis SPM dah apply dah. Masa saya hari tu, saya apply waktu selepas trial SPM, saya apply matrix. Dan saya dapat matrix perak. 3 lah pilihan korang boleh pilih, korang nak apply matrix yang mana satu. Kalau asasi pula, korang apply waktu UPU, permohonan UPU dibuka, iaitu selepas result SPM keluar. Dia akan sediakan ada banyak pilihan, korang just pilih je daripada UPU tu. Korang nak pilih U yang mana satu. Okay, pathway yang ketiga saya nak share dekat sini adalah pathway diploma. Kalau nak masuk degree dalam doktor perubatan, korang boleh juga melalui diploma. Okay, diploma yang korang boleh pilih adalah ambil diploma sains kesihatan. Okay, minimum requirement dia adalah 3.50 untuk korang masuk medik. Selalunya diploma ni 3 tahun. So apa yang students diploma belajar dengan apa yang students matrix and asasi belajar lebih kurang sama je. Okay, cumanya diploma ni dia ambil masa yang macam panjang sikit, 3 tahun. So korang macam tak adalah terlampau pressure sangat. Kalau student yang jenis yang dia tak suka pressure banyak sangat, okay, student yang jenis macam ni, korang bolehlah ambil diploma kalau nak masuk medik. Okay, tapi masa dia 3 tahun, masa dia panjang sikit. Kalau korang okay dengan tempoh masa yang panjang, it's okay lah, proceed je dengan diploma. Okay, beza diploma dengan asasi juga adalah syllabus sama je lebih kurang. Cuma korang bayangkan student matrix dengan asasi, diorang belajar syllabus yang dah dikompakkan. Sama sebab sama kan, dia syllabus yang dikompakkan. Kalau diploma dia belajar syllabus yang macam tak dikompakkan, dia macam 3 tahun. So syllabus tu dia akan jadi sama rata je. Dia macam dalam sehari tu tak banyak sangat kelas. Okay, macam asasi sehari tu memang full lah, daripada pagi sampai petang. Sama macam student SPM, daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang ada kelas. Itu zaman saya untuk asasi. Okay, so pathway yang keempat saya nak share adalah STPM. Pathway STPM, which is form 6 ataupun orang panggil tingkatan 6. Okay, kalau form 6 ni, dia ada banyak kerja khusus, dia ada banyak pembentangan. Korang kena ambil sains lah. Dia ada banyak pilihan kan untuk masuk STPM. Korang ambil bahagian yang sains. So STPM ni macam banyak lah, dia buka dekat sekolah-sekolah kan. Banyak buka dekat sekolah. And then STPM selalunya ambil masa setahun lebih untuk habis. Okay, so form 6 ni ada beberapa sekolah je yang tawarkan form 6. Korang kena alert lah sekolah mana dekat tempat tinggal korang yang ada form 6. Kalau nak cakap tentang syllabus, saya pernah waktu saya ambil asasi dulu, saya juga refer buku rujukan students STPM. Sebab dia punya structure, structure soalan lebih kurang macam sama lah dengan program saya. Sebab tu saya rasa macam syllabus ni lebih kurang sama, cuma laluan yang berbeza, STPM dan juga asasi. Okay, so pathway yang kelima korang boleh join. Okay, maybe pathway ni tak terlalu common.
adalah A level ataupun O level. Saya pernah jumpa lah, ada satu website tulis O level, satu website tulis A level, samalah tu. Okay, untuk A levels, dia punya penilaian 100% exam. Okay, and then ada beberapa universiti je yang tawarkan, macam dia tak terbuka kepada UA. Mana-mana universiti awam tak ada pun. Korang tak boleh apply A level melalui UPU pun. Korang kena apply melalui saluran yang berbeza. Okay, selalunya macam saya dah cakap dekat awal video ni, untuk student yang nak belajar medik dekat luar negara ataupun bawah tajaan, sama ada tajak MARA ke, JPA ke, mereka memang akan buka A level untuk student apply, okay, di bawah tajaan masing-masing. Saya pernah dua terfikir nak ambil A level tapi saya tak teruskan. Sistem dia berbeza dengan sistem pointer, dengan sistem grade, dengan sistem yang kita biasa dengan SPM dulu. No, sistem dia berbeza. Dia tak pakai pointer tau. Okay, macam saya dah cakap kan, A level ni dia tak pakai sistem pointer. Sebab apa? Sebab sistem pendidikan dia adalah berdasarkan sistem di UK, United Kingdom. Dia tu punya tempoh masa daripada 12 bulan sampai 24 bulan. Selalunya paling common 12 bulan lah. And then pelajaran yang korang kena ambil hanyalah 3 mata pelajaran sahaja. Okay, and then soalan-soalan A level ni dibuat daripada lecturer di UK. So dia punya soalan tu advance sikit lah. And then kalau korang memang target untuk medik kan, saya memang share untuk medik je pun hari ni. A level ada banyak tau kalau korang engineering semua tu. Tapi kalau medik, apa mata pelajaran yang korang kena ambil adalah, yang paling penting tadi, macam saya cakap, ada 3 mata pelajaran yang paling penting korang kena ambil kan. Yang pertama sekali of course lah biology. The second one is chemistry. And then the third one is mathematics. Mathematics pun kena ambil untuk further medicine kalau korang apply A level. Korang kena ambil satu lagi extra subject yang macam subjek kecil, kredit dia sikit. Okay, yang paling recommend adalah physics. So macam total ada 4 subjek lah. 3 tu yang utama, satu lagi ni just minor punya subjek. Okay, untuk A level ni dia selalunya UU yang tawarkan, dia bukannya UA. Macam saya cakap tadi, tak ada satu pun UA yang tawarkan A level. So tempat-tempat yang korang boleh further study untuk ambil A level adalah Intech Education College, Taylor's University. Ada 2 tu lah yang paling famous kalau korang nak further study in A level. Jadi itu saja untuk A level. And then we move to the last pathway, di mana korang boleh ambil IB, International Baccalaureate. Pathway yang kelima dan keenam ni adalah pathway yang memakan kos yang tinggi. Dia sangat-sangatlah costly berbanding dengan asasi ataupun pre-U ataupun matrix ataupun mana-mana pathway yang saya dah mention sebelum ni. Pathway 1, 2, 3, 4. 4 pathway yang saya mention awal-awal tadi, dia tak memerlukan kos yang tinggi sangat macam A levels and also IB. Sebab itulah selalunya students kalau nak apply A level dengan IB, okay, adalah students yang apply under tajaan. Contohnya tajak MARA, JPA ataupun Petronas ataupun apa-apa agensi yang lain. Okay, saya tak galakkan korang nak apply A level dengan IB kalau guna duit sendiri sebab dia sangat-sangat costly. Padahal course dia setahun je, faham tak? Lebih baik korang apply matrix ataupun asasi. Sebab kita nak fikirkan apa pathway yang terbaik lah. Untuk universiti awam yang terima lulusan IB ada 2. Yang saya tahu ada UM, UIAM. Saya tak tahu kalau universiti lain ada buat perubahan dalam sistem ni, saya tak pasti. Tapi nanti korang check sebab setiap tahun dia berubah. Okay, and then kalau nak cakap tentang pathway medik, saya cakap teruslah. Okay, untuk IB, kalau siapa yang nak further medik, memang dia akan hantar ke Ireland, which is under tajaan MARA. Okay, untuk student yang nak ambil IB ni, selalu mereka akan ditempatkan di College MARA Banting, KMB. KMB memang famous dengan IB. Lepas korang dah habis tempoh pengajian di KMB, korang akan dihantar ke Ireland di institusi Study Medicine and Dentistry in Ireland. Nama institusi tu adalah RCSI. Okay, RCSI ni adalah universiti dekat Ireland yang terima student IB. Okay, so selalunya students yang apply IB ni adalah students bawah tajak MARA. Sebab JPA memang tak taja student medik dah waktu zaman saya. Saya pun tak tahu, mungkin ada masalah kewangan ke apa. Sebab agensi-agensi yang menawarkan scholarship ni selalunya mereka akan berubah-ubah setiap tahun. Macam tahun ni diorang taja student untuk pergi medik, tapi tahun depan maybe diorang tak taja dah. Dia bergantung kepada tahap kewangan masing-masing lah. Kalau masa zaman saya memang JPA tak ditaja student pergi medik, hanya MARA semata-mata. Kalau nak pergi luar negara memang MARA je yang taja.
di mana mereka akan taja student pergi Ireland under program IB ataupun student nak masuk program yang masih saya join, USMKLE. Okay, jadi saya rasa itu je Puffy yang saya rasa macam yang saya nak share dekat korang. 6 tu sebelum korang road tu degree in medical doctor. Macam saya dah share semua 6 tu. Okay, kalau tanya saya mana laluan yang paling terbaik sekali, tepuk dada, tanya selera. Sama, soalan ni sama macam kalau saya tanya korang suka makan breakfast apa? Kalau saya suka makan nasi lemak. Kalau korang suka apa? Nasi goreng kan? Okay, bagi saya macam itulah. Saya punya pendapat might be biased sebab saya merupakan seorang pelajar lepas asasi. Jadi kalau saya nak cakap Puffy mana yang terbaik untuk korang, saya tak boleh bagi jaminan yang asasi terbaik untuk korang sebab saya tak kenal pun korang macam mana. Kalau macam saya, macam diri saya sendiri, apa yang saya kenal, Puffy yang terbaik untuk saya adalah asasi. Okay, dia bergantung kepada individu. Korang kena kenal diri korang kena tahu kelemahan korang macam mana, kelebihan korang macam mana. Contoh, kalau korang ada kelebihan untuk belajar dalam keadaan yang ada pressure, korang masuklah matrix ke ataupun program yang short, program yang setahun je. Macam matrix ataupun A-levels pun setahun juga, IB pun lebih kurang setahun juga, asasi pun setahun juga. So ambil lah pilihan macam tu. Tapi kalau korang jenis yang students yang suka macam tak suka sangat pressure tapi korang nak juga belajar masuk medik, ambil lah program diploma. Diploma kan dia 3 tahun. Itulah maksud saya yang saya nak tekankan kat sini. Okay, tapi apa-apa pun, okay, apa-apa pun lah Puffy yang korang nak pilih daripada 6 ni, korang boleh pilih satu kan. Apa-apa pun, ingat satu pesanan saya. Kalau korang betul-betul nak masuk degree in medicine, untuk perjalanan untuk menjadi seorang doktor adalah perjalanan yang sangat panjang. Contoh saya bagi satu timeline untuk diri saya sendiri. Selepas SPM, saya ambil program asasi di mana setahun. Selepas asasi, saya perlu ambil, saya masuk degree medik lah. Di mana degree medik ada 5 tahun, memang fix 5 tahun. Jadi setahun tambah 5 tahun ada 6 tahun. Okay, 6 tahun saya dah dapat scroll graduation insyaAllah lah. Okay, dalam 6 tahun dah dapat scroll medik. Saya perlu sambung HO. Selagi saya tak ada sijil HO, saya tak boleh berkhidmat kepada orang awam. Jadi saya perlu ambil HO di mana HO di Malaysia 2 tahun. So saya dah makan masa 8 tahun untuk menjadi seorang doktor yang boleh berkhidmat kepada masyarakat. Saya perlu ambil masa 8 tahun. Okay? Lepas tu, kalau korang nak masuk specialist, saya memang aim saya nak masuk specialist doktor pakar. Di mana doktor pakar korang kena further study lagi, tambah lagi 4 tahun. So ada 12 tahun. Itu tak kira lagi masa kita tengah menunggu untuk HO. Jadi macam medik ni untuk jadi seorang doktor, dia ambil masa yang sangat-sangat panjang. Kalau korang memang aim untuk jadi doktor biasa saja, bukan doktor pakar, tak apa, it's okay. Macam masa dia akan jadi masa singkat je lah. Macam 8 tahun. Sampai korang dah habis HO, 8 tahun je lah masa yang korang perlu ambil. Jadi, itu kalau students yang nak masuk asasi ataupun matrix ataupun program yang setahun saja. Kalau students nak ambil program diploma, okay, dia bukan 8 tahun lah, dia 10 tahun. Ambil masa 10 tahun untuk menjadi seorang doktor. Dia macam bergantung pada masing-masing. Kalau korang rasa okay dengan masa yang panjang tu, belajar dalam masa yang panjang, it's okay, teruskan je. Ambil je pathway yang korang pilih, mana-mana yang korang nak. Itulah apa yang saya boleh cakap kat sini. Apa-apa pun saya tak nak bagi tahu pathway mana yang terbaik sebab setiap orang dia ada pendapat masing-masing dan kelebihan, kelemahan masing-masing. Kita berbeza tau, kita tak sama. Jadi itu bergantung pada individu. Okay, jadi itu saja yang saya nak share dekat sini, dekat korang semua. Untuk sesiapa yang tengok video ni, maybe korang adalah future doctors. So I wish you all the best and good luck. And untuk siapa yang first time tengok muka ni, jangan lupa subscribe button dekat bawah ni. And kalau ada apa-apa soalan yang korang nak tanya, boleh terus slide pergi IG saya, tanya dekat Instagram saya, ataupun komen je dekat video bawah ni, tanya je apa-apa. InsyaAllah kalau saya ada masa, saya akan balas semuanya. Thank you so much for watching. That's all from me. Thank you. Bye-bye.